Hi, I'm Nusha Krasha, welcome back to this channel. Okay, hari ini aku nak bercerita pasal aku punya kamera. Okay, hari ini video ni adalah pasal aku nak bercerita tentang keturunan Nabi Ibrahim. Okay, aku nak bercerita pasal asal usul Bani Israel. Okay, kebanyakan daripada kamu tertanya-tanya kan, ada tertanya-tanya, dia kata Israel ni dari mana asal usulnya? Kenapa orang dari tanah? Lepas tu ada lagi muncul soalan, dia kata Nabi Israel pula, Bani Israel dengan Yahudi ni bezanya apa? Gitu, betul kan Bani Israel ni daripada keturunan Nabi? Let me clarify. Okay, ini cerita ni berdasarkan apa yang aku tahu. Cerita ni berdasarkan apa yang aku belajar, aku baca, kan aku baca blog. Jadi aku orang kata adalah sedikit pengetahuan, sedikit saja. Jadi jomlah kita bahas tentang asal usul Bani Israel. Okay, bermulanya daripada kelahiran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia mempunyai anak yang bernama Nabi Ishak. Dengan kelahiran Nabi Ishak ni bermulalah Bani Israel ataupun keturunan Bani Israel. Nabi Ishak ni dia mempunyai anaknya iaitu Nabi Yakub. Seperti yang korang tahu, Nabi Yakub ni merupakan ayah kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yakub ni mempunyai 12 orang anak. Nabi Yakub ni merupakan pencetus ataupun orang kata dialah melahirkan 12 suku daripada Bani Israel melalui anak-anaknya. Jadi Nabi Yusuf ni anak bongsu. Jadi yang 11 orang tu dia punya abang-abang. Dan Nabi Yusuf ni merupakan anak kesayangan Nabi Yakub. Nabi Yakub ni sayang sangat dengan Nabi Yusuf. Jadi satu hari tu Nabi Yusuf bermimpi, dan dia pun bagi tahulah mimpinya tu. Dia kata mimpinya tu, dia kata, ayah, semalam saya mimpi, Yusuf mimpi tentang 11 bulan dan 11 bintang dan bulan matahari tunduk semua dengan dia. Jadi Nabi Yakub ni pun tafsirlah mimpi Nabi Yusuf ni. Dia kata bahawa mimpi yang kamu mimpi semalam tu adalah menunjukkan kamu adalah seorang rasul dengan nabi. Maksudnya dia adalah tanda-tanda dia tu adalah seorang nabi lah, kenabian ataupun kerasulan yang ada dengan dirinya. Jadi Nabi Yusuf ni kan anak kesayangan Nabi Yakub. Abang-abangnya pun dengki dengan Nabi Yusuf sebab Nabi Yusuf ni Nabi Yakub ni sayang betul dengan Nabi Yusuf ni. Jadi pada satu hari tu abang-abangnya tu bercadang untuk bunuh si Yusuf. Jadi diorang pun bercadang untuk bawa si Yusuf pergi hutan untuk bunuh si Yusuf. Jadi diorang pun minta izin lah dengan Nabi Yakub ni untuk bawa adiknya tu untuk bermain. Setibanya di hutan, diorang ni mau bunuh si Yusuf sudah. Tetapi separuh abangnya tu tidak sampai hati lah. Dia kata itu adik kita kan, jadi apalah bunuh. Begitulah dia katanya. Jadi diorang pun nak sampai hati bunuh. Diorang tinggalkan, diorang jumpa perigi. Lepas tu diorang kasih masuk si Yusuf tu di perigi, dan diorang tinggalkan si Yusuf tu di hutan tu. Diorang pun pergi balik tanpa membawa si Yusuf. Dan abang-abangnya itu pun bagi tahu lah kepada bapaknya bahawa si Yusuf tu mati kena baham oleh binatang buas, dengan membawa baju Yusuf untuk bukti yang si Yusuf tu meninggal lah sudah konon. Lepas tu Nabi Yakub ni pun sedih sebab si Nabi Yusuf ni meninggal, tapi Allah bagi tahu Nabi Yusuf tidak meninggal. Dan dia pun tahu yang abang-abangnya tu dengki dengan Nabi Yusuf. Lepas tu kan Nabi Yusuf kan kena kasih tinggal di peri gitu. Jadi ada pedagang-pedagang Arab dari Mesir, dorang jumpa si Nabi Yusuf tu di perigi. Lepas itu dorang kutip dan dorang jual, membawa pergi Mesir. Dorang bawa pergi Mesir Nabi Yusuf tu. Dan jadilah terlahirlah Bani Israel dari Mesir, bermula daripada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf tu di sana dia dimuliakan, sangat dimuliakan. Dia menjadi perbendaraan dan memimpin suku ataupun puak Hyksos. Jadi seluruh keluarga Nabi Yusuf tu tinggal di Mesir. Adalah cerita di balik itu. Aku malas mau cerita panjang-panjang lebar. Aku mau cerita setakat itu saja. Okay, selepas itu Nabi Yusuf pun wafat. Lepas tu beratus-ratus tahun yang orang kata beratus-ratus tahun berlalu, dan Bani Israel ni jadi ketinggalan Nabi Yusuf lah. Lepas itu kau ataupun puak Bani Israel dengan puak Hyksos ni digalakkan oleh kaum Kipti, bangsa Kipti, iaitu kaum Fir'aun ataupun bangsa Fir'aun. Jadi dikalahkan. Jadi pemerintahan Fir'aun pada masa itu. Selepas itu lahirlah Nabi Musa, dan Nabi Musa ini tinggal dan duduk di istana Fir'aun. Dia tinggal dengan Fir'aun.
Lepas itu Nabi Musa tu dia pernah tumbuk kaum ataupun bangsa Kipti tu ataupun bangsa Fir'aun tu, sebab gara-gara bangsanya tu orang tu hina daripada bangsa, iaitu bangsa Israel. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa ni untuk berdakwah dengan Fir'aun, tetapi Fir'aun ingkar. Jadi Allah ni perintahkan Nabi Musa untuk berhijrah ke Palestin bersama adiknya. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun ni dia memimpin dia punya bangsa tu untuk pergi Palestin, berhijrah. Dalam pada berhijrah tu dia dapat dikejar, Nabi Musa ni dikejar oleh Raja Rameses I. Ada kan yang orang kata peristiwa yang Nabi Musa ketuk laut tu, dia terbelah laut tu, raja mati tu. Itulah tu dia punya kisah. Itu. Lepas itu, diorang pun pergi Palestin. Lepas Palestin tu, Allah perintahkan pula diorang memerangi tentera ataupun pemerintahan Jabir kata itu. Jadi diorang pun pemerintahan Jabir tu pun tewas, diorang pun menang. Diorang pun kembali memerintah Palestin tu. Gitulah. Lepas tu diorang pun lepas itu kan Bani Israel ni pula ingkar pula dengan Nabi Musa. Diorang kata Nabi Musa ni penipu lah, pendusta lah. Diorang kata ajaran Nabi Musa ni tak benar sama sekali. Jadi diorang ni pun ingkar. Okay, sebelum itu yang time itu kan bukan sebelum itu, sorry. Masa tu Allah telah buat perjanjian dengan bangsa Israel ni. Dia kata kalau tak silap aku ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 12 ke 11. Kalau korang nak, korang boleh cek. Di surah Al-Ma'idah tu ayat 11 12 Allah kata begini. Okey, akan aku janjikan kamu tanah Palestin tu, tanah tu, dengan syarat kamu harus beriman ke semua rasul, ke semua nabi. Lepas tu kamu beriman kepadaku dan beribadah kepadaku. Tetapi Bani Israel ni tak mau. Diorang ingkar, diorang sombong, diorang angkuh. Diorang tak mau. Jadi Allah hinakan diorang. Jadi berlakulah di situ lahirlah bangsa Yahudi. Diorang pun, sebab Yahudi ni adalah bangsa macam mana? Bangsa Israel ni adalah keturunan Nabi kita. Yahudi ni adalah bagi Israel diorang tu kafir. Sebab diorang tu orang kata tidak beriman kepada Allah lah. Kalau beriman kepada Allah kamu bangsa Israel, tapi kalau kamu orang kata ingkar, kamu Yahudi. Jadi lahirlah Yahudi. Itu yang aku faham lah. Atau pula macam mana fahaman kamu, itu aku macam orang kata apa yang aku belajar. Gitu. Lepas tu lahirlah Nabi Daud. Okay, Nabi Daud ni pula Allah perintahkan untuk memerangi tentera Jalut. Jadi Nabi Daud ni pun menang. Lepas tu peperangan tu dinamakan sebagai perang Jalut. Jadi Nabi Daud ni pun bawalah semula Israel tu kan, dong bertebaran sudah kan, dong kan dihinakan. Lepas tu Allah nak bagi dong tanah sudah tu. Jadi datang Nabi Daud menang dalam peperangan. Lepas tu Nabi Daud angkut balik orang pergi Palestin. Nabi Daud jadikan kota Jerusalem tu sebagai ibu kota Palestin. Lepas itu, lepas kewafatan Nabi Daud tu lahirlah Nabi Sulaiman. Time ini zaman Nabi Sulaiman ni, orang Bani Israel ni, keturunan Bani Israel sangat dimuliakan time itu. Allah pun sangat memuliakan diorang sebab diorang patuh arahan Nabi Sulaiman, patuh dengan ajaran Allah SWT. Jadi diorang sangat dimuliakan. Jadi Nabi Sulaiman ni sangat bagus. Nabi Sulaiman cipta masjid untuk Bani Israel, lepas diorang buat kota, gitu. Lepas tu Nabi Sulaiman pun wafat. Lepas kewafatan Nabi Sulaiman, akhirnya bangsa Yahudi ni, bangsa Israel ni berpecah pula sebab diorang dikalahkan oleh kerajaan Babylon masa tu, dan diorang pun dihinakan oleh Babylon. Jadi diorang pun berpecah dan bertebaranlah diorang kembali semula ke Eropah, pergi tanah Arab, pergi Afrika. Time yang diorang bertebar-tebaran tu, Allah tak utuskan pun satu orang nabi. Tunggu. Akhirnya lahirlah Nabi Isa. Tapi kelahiran Nabi Isa ni ataupun Nabi Isa ni, diorang pun tak mau juga ikut Nabi Isa. Diorang tak mau, orang kata, ikut ajaran Nabi Isa. Diorang ingkar juga. Diorang kata Nabi Isa tu orang gila lah. Diorang kata Nabi Isa tu pendusta lah. Diorang kata Nabi Isa tu membawa ajaran yang sesat. Jadi diorang pun rancang untuk bunuh tu Nabi Isa. Tapi sebelum bunuh tu, Allah angkat Nabi Isa balik ke langit. Allah angkat. Lepas tu jadilah situ bangsa, agama Nasrani, agama Kristian. Di situlah wujudnya agama Kristian yang dipanggil sebagai Jesus Christ sekarang ni kan. Jadi masa tu diorang pun orang kata bangsa yang sangat dihinakan lah.
orang kata dong Yahudi sudah, bukan sudah Israel, bukan Bani Israel sudah jadi Yahudi sudah orang. Sebab dorang ingkar arahan Allah SWT dan dorang tidak mau buat pun apa yang Allah ajarkan, apa Nabi tinggalkan. Tetapi dorang ni sangat menunggu kedatangan ataupun kelahiran Nabi terakhir. Sebab dalam kitab Injil ataupun kitab Taurat yang dorang baca tu, ada kata situ, dia kata bahawa Nabi terakhir akan lahir, yaitu Nabi Muhammad. Dan bagi tahu lagi Nabi Muhammad, ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu, matanya begitu, DP tinggi begitu, semualah. Itu pengetahuan kamu, Bani Israel ni, dorang sangat mengenal Nabi Muhammad SAW ni. Dorang sangat tahu sosok Nabi Muhammad macam mana. Ada aku bacalah itu, ataulah hadis kah ayat Al-Quran, dorang kata begini. Dia kata begitulah, hadis tu kata macam ni. Dia kata Bani Israel ni mengenal Nabi Muhammad lebih dorang kenal Muhammad tu berbanding anak dorang sendiri. Saking dorang punya orang kata kenalnya dorang Nabi Muhammad tu. Jadi dorang pun tunggu lahiran Nabi Muhammad. Tapi pada zaman Nabi Muhammad ni dorang tak terima, sebab dorang kata Nabi Muhammad ni bukan daripada kaum dorang. Dorang tak terima Nabi Muhammad SAW ni sebab Nabi Muhammad ni bukan lahir daripada bangsa Israel ataupun Bani Israel. Jadi dorang pun marah, dorang tak mau terima sebab Nabi Muhammad SAW ni lahir di Mekah. Dorang pun tak mau beriman kepada Allah, dorang tak mau beriman ke semua Rasul. Dorang tak mau beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah tu. Dorang tak mau beriman kepada semualah malaikat apa semua kan, dorang tak mau beriman. Jadi pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad ni, Bani Israel dihalau keluar dari Madinah. Dihalau keluar daripada Madinah. Lepas tu dorang pun bertebaran lah ke seluruh Eropah, ke seluruh Afrika, orang kata benua-benua. Demi dorang dihinakan sudah. Sampailah pemerintahan Umar Al-Khattab, Saidina Umar Al-Khattab, dorang berperang dengan Empire Rom. Jadi dorang tu pun menang. Jadi secara automatik Palestin tu menjadi kota, orang kata milik orang Islam lah, umat Islam dan warga Palestin pada masa itu. Lepas tu selepas Al-Khattab tu berlakulah pula perang lagi antara Kristian dengan orang Islam. Dan disitulah lahirnya tokoh Islam, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kamu baca movie ataupun cerita peperangan salib, kamu tahu lah tu macam mana ceritanya kan. Okey, dan peperangan salib tu berlaku, umat Islam tu menang. Umat Islam pun menang dan Palestin pun ataupun Baitul Maqdis tu pun menjadi milik umat Islam semula. Sampailah di era zaman moden, Palestin masih diperintah oleh orang Islam. Sampailah di zaman Uthmaniyah. Okey, Perang Dunia Pertama, Uthmaniyah jatuh. Dan Uthmaniyah jatuh, Palestin diserahkan kepada British pada tahun 1917. Lepas tu British ni dorang ada hutang dengan Bani Israel. Di situ Bani Israel pula, Yahudi. Di situ baru Yahudi balik datang pergi Palestin. Dorang menuntut tanah dorang balik. Tapi dengan cara dorang terizen lah, dia kata boleh bagi satu tapak tanah kau untuk dorang refugee tu. Tapi pemerintahan Palestin time itu tak mau bagi. Time tu Yahudi, dorang yang British tu ataupun UK tu ada utang dengan Yahudi. Jadi Yahudi pun buat kesepakatan lah, dia kata aku nak kau bayar hutang aku dengan kalau saya akan hutangku dengan kau berikan tanah Palestin dengan kami. Tapi pemerintahan Palestin tu tak mau. Jadi terpaksa orang bagi satu tanah tapak untuk refugee. Tapi dorang tak mau jual tu, dorang tak mau jual tanah tu. Tapi dorang bagi untuk Palestin ataupun Palestin pula, pelarian Yahudi masa itu. Okey, masa berlalu, berlakulah imigrasi terbesar ataupun peristiwa Nakba pada tahun 1948. Dorang pun mengumpulkan orang-orang Yahudi yang bertebaran, yang di Eropah, yang di Afrika, yang di Mesir, yang di Arab tu, dorang kumpul balik semula ke tanah Palestin. Dan bantuan orang UK, dorang kumpulkan balik untuk pergi Palestin balik menetap. Dan dorang jadikan Palestin tu tanah kelahiran dorang, lestari kan. Lepas itu populasi orang Yahudi di Palestin pun meningkat saban tahun. Sehinggalah hari ini orang Yahudi dan orang Palestin berperang sebab untuk dapatkan tanah tu. Okey, bagi kepercayaan orang Yahudi bahawa Baitul Maqdis tu adalah, dorang percaya yang Baitul Maqdis tu akan turunnya dorang punya Messiah. Messiah tu macam kita punya kepercayaan Nabi Islam, dalam Islam tu Dajjal akan turun. Dorang akan
pastikan sebelum Dajjal turun dorang kasih hancur dulu Baitul Maqdis. Dan menurut kepercayaan mereka Yahudi ni, di bawah tapak ataupun di bawah Baitul Maqdis tu mempunyai Temple of Solomon ke apa benda yang buku-buku sihir Nabi Sulaiman dulu tu di situ. Jadi dorang percaya ada di situ, dorang mau ambil. But as a Muslim, I believe that one day Dajjal akan mati di Baitul Maqdis, dibunuh oleh Nabi Isa. Tapi Yahudi pula dorang beranggapan yang Masaya tu ataupun Dajjal tu akan turun di situ dan memerintah ke seluruh dunia kuno. That's all for me. Thank you for watching. Kalau aku salah tolong betulkan. Kalau aku terlebihkah, aku isi garam banyak-banyak tanpa banyak, isi motor tanpa banyak kah, tolong maafkan. Sesungguhnya kesilapan itu datang daripada saya sendiri, dan kelebihan ataupun segala kesempurnaan itu datang daripada Allah SWT. Jadi thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and comment this video. Bye.